Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membincangkan bab ketiga daripada buku ni, Hadapi Kesulitan dengan Keteguhan dan Kesedaran. Tajuk dia panjang, tapi basically dia tengah membincangkan tentang menghadapi masalah. Kita hidup kat dunia ni, kita tak pernah lari daripada masalah. Bukan kita tak pernah lari, masalah tu akan sentiasa ada kat kita. Dia akan sentiasa datang. Jadi kalau kita pilih nak lari daripada masalah dan tak selesaikan masalah tu, masalah-masalah tu akan terus menghantui kita. Contohnya, kita student, masalah yang selalu datang ke kita dalam bentuk assignment lah. Dia masalah yang kita kena selesaikan. Kalau kita lari daripada siapkan assignment tu, lepas ni akan dapat assignment lain, lepas ni assignment lain lagi. Lama-lama assignment tu akan jadi banyak dan kita akan rasa terbeban. Sebab tu kita tak sepatutnya lari daripada masalah. Apa yang kita dapat, kita cuba selesaikan. Masalah ni setiap orang ada berbeza-beza masalah dia. Kita tak boleh nak kata, oh raja tak ada masalah, oh jadi PM tak ada masalah, oh orang kaya tak ada masalah. Tak, semua orang ada masalah. Cuma masalah tu berbeza-beza mengikut tahap dia. Dan Allah dah tentukan masalah tu untuk setiap orang mengikut cara yang dia mampu. Jadi bila ada masalah tu sampai kat kita, maksudnya Allah tahu yang kita mampu nak selesaikan masalah tu. Jadi dia bergantung pada tekad dan keazaman kita, macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Kalau kita lari, tak selesai lah. Kita kena cari cara untuk selesaikan masalah tu. Dan yang membezakan kita juga adalah cara kita menghadapi kehilangan sesuatu. Kehilangan pun satu bentuk masalah juga. Kita cenderung untuk rasa apa yang kita miliki tu adalah milik kita. Hakikatnya, kat dunia ni tak ada satu apa pun yang milik kita. Semuanya milik Tuhan. Ni pinjaman je pada kita. Badan kita pun pinjaman je. Kalau Tuhan nak ambil, bila-bila Tuhan boleh ambil. Jadi sikap kita bila menghadapi kehilangan tu sangat penting. Kita kena berlapang dada dan sedar yang bila Allah ambil sesuatu tu daripada kita, Allah tengah nak gantikan dengan benda lain yang lebih baik. Cuma kadang ganti tu datang cepat atau lambat je, bergantung pada tahap kesabaran kita. Dan sebenarnya bila kita berada dalam tempat orang yang menghadapi kehilangan tu, kadang kita tak nampak apa hikmah yang Tuhan nak bagi. Ada yang tahap ekstrim, dia mungkin mula menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ambil daripada dia? Sebab tu kita perlukan sahabat-sahabat yang baik kat keliling kita. Sebab kadang bila kita terperangkap dalam tu, kita tak nampak jalan keluar. Dan orang-orang luar yang nampak sebenarnya apa hikmah yang Allah nak bagi kat kita. Dan hikmah ni bergantung pada macam mana kita carilah. Kalau kita tak cari hikmah tu, kita akan nampak kehilangan tu je. Dia contohnya macam kita nak pergi satu tempat, ikut jalan yang kita biasa lalu, dan tiba-tiba jalan tu tutup. Kalau kita dan tiba-tiba jalan tu tutup, kita mula merungut, kenapa jalan tu tutup? So kita start cari jalan lain. End up kita dapat tahu yang rupanya dekat jalan tu banjir, dan Allah tengah selamatkan kita daripada masalah tu. Cuma itulah, kadang hikmah ni benda kita tak tahu. Kadang lepas 10-20 tahun baru kita sedar, oh mungkin Allah gagalkan aku dulu sebab Allah nak aku berusaha lebih baik lagi. Mungkin aku dulu tak lulus subjek ni supaya Allah bagi aku masuk kelas ni, dan itu sebenarnya jalan yang sepatutnya untuk aku. Itu contoh dia. Kadang benda tu, hikmah atas kehilangan dan kegagalan kita tu, kita akan sedar lepas bertahun-tahun. Bukan semua orang dapat sedar serta-merta. Seterusnya penulis bincangkan juga tentang beza orang yang sabar dengan orang yang dungu. Ni saya ambil contoh jalan. Contohnya kita nak pergi satu tempat, lepas tu jalan tu roadblock atau jalan tu tutup. So kalau orang tu dungu, dia just tunggu je bila jalan tu nak buka balik, bila jalan tu nak buka balik. Tapi kalau orang tu dia sabar dan dia ada keazaman yang kuat untuk sampai ke destinasi dia, dia akan start cari jalan lain. Dia akan buka Waze ke Google Maps ke untuk cari jalan lain. Yang penting dia sampai kat tempat dia nak pergi. Itu cara sabar yang betul. Walaupun penghalangan yang kita ada, kita cuba cari jalan juga untuk capai matlamat kita. Dan kadang kita tak sedar yang sebenarnya ada jalan yang lagi cepat nak sampai destinasi tu. Tapi sebab kita dah biasa dengan jalan yang kita ambil tu, kita tak pernah terfikir yang oh ada cara lebih cepat. Jadi Allah tutup jalan tu supaya kita nampak yang lebih mudah untuk sampai destinasi kita dengan cara lain.
Seterusnya penulis bincangkan juga tentang jangan kita ambil mudah masalah yang sampai. Ada setengah daripada kita ni dia jenis yang senang je tu, nanti aku buat. Senang je tu, nanti aku buat. Dia macam orang baling batu kat kita, batu kecil je. Tak payah tepis lah, kena je. Tapi lama-lama sakit juga. Jadi apa pun masalah yang sampai kat kita, jangan ambil ringan. Biasanya orang bagi contoh macam bayangkan kita pegang segelas air. Segelas air tu ringan je pegang, kita ambil mudah kan. Tapi bila kita lama-lama pegang, benda tu jadi berat juga, lenguh. Itulah masalah, kita jangan ambil mudah. Masalah yang sampai tu kita cuba selesaikan. Sebab benda yang mudah kalau dilambat-lambatkan boleh jadi susah. Dan last sekali, penulis bincangkan tentang perihal membunuh diri. Setengah orang bila masalah dah terlampau berat, dia rasa macam bunuh diri tu jalan yang terbaik untuk dia. Sebab dia anggap yang mati tu is the end. Lepas mati tak ada apa dah. Dan itulah bezanya kita sebagai Muslim, kita sedar yang hidup dan mati tu cuma sebahagian daripada fasa kehidupan kita. Dan mati tu bukan perakhiran untuk kita. Lepas mati ada banyak lagi yang kita kena hadap. Sebab itu kita sebagai orang Islam, apa-apa masalah yang sampai kat kita, janganlah sampai kita ke tahap yang bunuh diri. Mungkin ada setengah orang yang selalu berasa macam nak bunuh diri, tapi kita kena cuba cari bantuan, cari sokongan orang-orang yang kita boleh percaya. Sebab ingat yang lepas mati, itu bukan perakhiran dia. Kalau kita bunuh diri untuk lari daripada masalah, akan ada lebih banyak masalah yang kita akan hadapi di masa depan. Jadi apa pun, kita kenalah selalu berdoa supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Saya bagi contoh tutup dengan satu ceramah saya pernah dengar. Contohnya bila Nabi Musa, macam yang kita tahu, Nabi Musa ni dia orang yang gagap. Dan bila Allah suruh Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa cakap apa? Nabi Musa berdoa supaya Allah lancarkan dia punya pertuturan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa tak lari daripada masalah tu. Nabi Musa tak minta Allah bagi jelah terus hidayah ke hati Fir'aun. Tak. Nabi Musa minta kekuatan daripada Allah untuk mudahkan dia selesaikan tugasan yang Allah bagi. Begitu juga kita, apa-apa masalah yang sampai kat kita, kita minta kekuatan daripada Allah supaya kita dapat selesaikan tugasan tu, dan end up bila dah habis, kita akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.